أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله Hil Aliyyil Azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu. Mudah-mudahan masa dan waktu yang masih Allah kurniakan kepada kita di samping berbagai-bagai kurniaan ataupun pemberian nikmat-nikmat rezeki yang Allah kurniakan, mudah-mudahan menjadi sebab, mudah-mudahan menjadi punca untuk terus kita dapat melaksanakan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan yang kita laksanakan ini akan diterima sebagai suatu amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkara tadi menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita sambung sebahagian lagi daripada beberapa persoalan yang berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh pengarang kitab yang dinamakan sebagai Qatrul Ghaithiyah fi Ilmi Sawfiyah, dalam menceritakan kepada kita tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu yang biasanya kita belajar untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang tidak elok. Jadi dah pun kita sebutkan hari itu ataupun telah pun kita nyatakan apa yang disebut oleh pengarang kitab ini. Kata dia, ketahui olehmu bahawasanya bagi ahli tasawuf itu beberapa tanda yang berlaku pada istilah mereka itu. Jadi orang yang mengaji ilmu tasawuf ni, kata pengarang kitab ni, ada beberapa istilah ataupun ada beberapa perkara ataupun perkataan yang biasa mereka gunakan. Ini biasalah kalau kita mengaji dalam bab ilmu tasawuf, dia ada perkataan-perkataan yang biasa disebut, yang biasa makna kata dilafazkan. Antaranya persoalan yang disebut sebagai persoalan maqam ataupun tingkatan. Dalam keadaan dia ada had-had dia, bermula daripada yang bawah hinggalah kepada yang seterusnya, di mana kata pengarang kitab ni, dan tiada sah berpindah ia kepada maqam yang kedua, yang seterusnya, melainkan ketika mana dia telah pun berada pada maqam yang sebelumnya dengan cara yang sempurna. Itu apa yang disebut sebagai persoalan yang dah pun kita sebutkan hari itu. Cumanya dalam keadaan nak dapat, dalam keadaan kita nak berada di kedudukan ataupun di tempat-tempat yang disebutkan dalam beberapa perkara yang telah pun kita sebutkan sebelum daripada ini, maka
Kata pengarang kitab ini, dalam keadaan dia kenalah berusaha untuk mencari sebab-sebab dia, ataupun untuk dia mencari beberapa perkara yang membolehkan dia untuk berada di sesuatu kedudukan. Antaranya membuang perkara-perkara yang boleh menghalang. Antara persoalan yang telah pun kita sebutkan hari itu, yang disebut sebagai kedudukan ataupun makam tadi, antaranya persoalan yang berkaitan dengan qanaah, berkaitan dengan tawakal, berkaitan dengan bermacam-macam sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum sampai ke tahap itu, sebelum sampai ke kedudukan itu, maka kita kena berusaha dengan segala sebab-sebab ataupun dengan segala ikhtiar untuk kita maknanya mengelak ataupun untuk kita maknanya melangkaui perkara-perkara yang disebut sebagai sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tak elok, kerana di antara kadang-kadang yang menjadi penyebab, yang menjadi persoalan kita tak dapat nak buat itu, nak buat ini, kerana ada penghalang-penghalang dia. Ada perkara-perkara yang tidak baik yang masih lagi mempengaruhi ataupun yang masih lagi menjadikan kita ni bukan mana kata mustahil tapi payah, susah kita nak pergi ataupun susah kita nak berada di kedudukan yang sepatutnya ketika mana ada perkara-perkara yang disebutkan sebagai sifat-sifat yang tidak elok. Maka ketika itu kata pengarang kitab ini, ada pun segala sifat yang mazmumah yang wajib atas tiap-tiap Muslim menjauhi akan dia, istimewa pula jika ada ia daripada orang yang salikin, maka iaitu amat banyak. Jadi dia kata antara sifat-sifat yang perlu kita ni jauhkan, kita orang Islam ataupun yang beriman ni, kalau boleh jauhkan perkara-perkara yang tak baik ini, terutama kata dia bagi mereka yang berada dalam keadaan tadilah nak jadi orang yang dalam keadaan sufi ataupun berada dalam keadaan disebut sebagai golongan tasawuf. Jadi banyak sangat, maka setengah daripadanya, setengah daripada apa, sebahagian daripada apa yang disebut sebagai sifat ataupun perkara yang tidak elok, apa yang dinamakan sebagai syarrut ta'am, artinya sangat gemar kepada makanan. Itu apa yang disebut sebagai persoalan perkara yang tidak baik. Maksudnya dalam keadaan terlalu banyak, dalam keadaan sampai kepada perkara tadi membawa kepada keburukan. Kita sedia maklum dah, di antara perkara yang diperlukan oleh kita ni untuk menjadi sebab terus hidup ialah makanan. Makanan tu menjadi alat untuk hidup. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jangan terbalik. Dalam keadaan dia ada dia punya kaedah. Jadi kita hidup ni mana kata perlu kepada makanan, tapi bukanlah hidup ni semata-mata nak makan. Baik. Cumanya Allah menjadikan kepada kita ni sesuatu yang disebut sebagai ada had dan kemampuan. Walaupun kita perlukan makanan, tapi dalam keadaan-keadaan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya jenis-jenis makanan. Bukan maksud kata bila kita ni boleh makan, semua kita boleh makan tak. Ada benda yang kita dibenarkan untuk makan, ada perkara yang kita tidak dibenarkan untuk makan. Sebab apa? Kerana apa yang dibenarkan tadi biasanya elok untuk kehidupan kita, dan yang tidak dibenar tu kadang-kadang dia membawa kepada keburukan dan juga perkara-perkara yang tidak baik, kemudaratan dan seumpamanya. Maka begitu juga dalam keadaan ditentukan, jangan terlalu berlebihan. Bukan mana kata salah makan benda yang halal sekalipun, kalau kita berlebihan jatuh tak elok juga. Dalam keadaan sampai ke tahap membazir, sampai ke tahap mana kita membuang dan sebagainya makanan-makanan yang patutnya kita makan dalam keadaan yang boleh kita makan. Tapi bila mana ada sifat ini, bila mana ada apa yang disebut sebagai syarrut ta'am ini,
maka kita sentiasa akan melakukan apa yang disebut sebagai perkara yang ditegah. Baik, iaitu kinayah daripada sentiasa penuh perutnya itu dengan makanan. Jadi dalam keadaan dia makan dalam keadaan membawa perkara-perkara yang tidak baik. Itu nama kata dia syarrun, maknanya tak elok, tak baik, ataupun bahasa mudah kita kata buruk. At-ta'am mana kata makanan. Jadi apa yang dia makan tadi bukan bawa perkara yang elok, tetapi bawa perkara yang tidak baik. Baik. Jadi antaranya kenapa? Kerana sentiasa penuh perut itu dengan makanan dan sentiasa ingat kepada makanan yang lazat-lazat dan menuntut akan dia. Menuntut tu mana kata dia cari. Betul lah, kadang-kadang orang sentiasa nak cari. Tak, tambah hari ni lah ada je orang viral dalam telefon. Kita pun pergilah. Tak apalah, tak ada setakat nak merasa. Tak ada masalah, tapi jangan sampai ke tahap berlakunya apa disebut sebagai perkara yang dilarang. Bukan salah kata makan. Tak. Hari ni macam-macam makan ada. Nasi dalam kuali ada, nasi tempurung pun ada. Macam-macam benda ada. Nak makan pergi tak ada masalah, tak. Cuma jangan sampai ke tahap maknanya itu yang menjadi matlamat. Sebab kadang-kadang ada orang boleh meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang kerana dia nak makan. Kadang-kadang dia makan perkara-perkara yang tak baik, yang Allah larang, tapi kerana dia nak makan juga, kerana dia nak rasa juga, maka dia langgar perintah Tuhan. Dia langgar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang disebut kepada persoalan tadi, yang mana kata membawa kepada kejahatan, membawa kepada perkara yang tidak baik. Baik. Jadi bermula demikian itu. Kenapa yang dilarang tadi? Kenapa yang kita dilarang banyak makan ni? Kerana membawa meluputkan akan waktu ibadah dan khidmat kepada Allah Ta'ala, dan membawa kepada lupa dan tertutup mata hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara sebab-sebab dia lah. Dalam keadaan maknanya kalau kita ni asyik itu je yang kita tumpukan, jadi boleh jadi ada waktu-waktu sepatutnya kita beribadah, sepatutnya kita melakukan sesuatu perkara yang diarahkan oleh Allah, maka kita tak boleh buat. Kenapa? Kerana mengesahkan makan tadi. Kerana terlalu mana kata menumpukan masa tadi terhadap makanan. Dan boleh jadi juga kata ulama ini membawa kepada lupa dan tertutup mata hati. Dalam keadaan kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah sebut apa dia? Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya makanlah olehmu dan minumlah oleh kamu, dan jangan berlebih-lebihan sekalian kamu dengan yang demikian itu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia akan orang yang berlebih-lebihan. Itu yang disebut tadi. Dalam keadaan bukan tak boleh, bukan dilarang, selagi mana apa yang kita makan tadi perkara yang dibenarkan, benarkanlah, ataupun dibolehkan, cuma jangan sampai kepada tahap musrif. Musrif maknanya berlebih-lebih. Kita mungkin hari ni tak nampak lah, tapi bulan puasa dah dekat ni. Tak, kebiasaannya kita akan nampak pada bulan Ramadan. Betul lah, dalam keadaan masa pergi ke pasar Ramadan tu semua kita nak makan. Kalau boleh orang jual pun kita nak makan sama. Tapi tak boleh makan apa macam mana. Tapi bila mana kita berbuka, habis dah. Takat 1-2 suap, kemudian kita minum air 2-3 gelas, yang kita beli tadi sudahnya tong sampah yang makan. Tak termakan dah. Tapi yang tu sebab tadi, jangan dalam keadaan tak salah nak buat sikit mana kata juadah untuk berbuka, tapi dalam keadaan biarlah dalam keadaan kita tidak melakukan apa yang disebut sebagai musrif, berlebih-lebih sangat hingga ke tahap mana kata membuang makanan, hingga ke tahap berlakunya pembaziran, hingga ke tahap yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang Allah tegur ataupun Allah sebut dalam ayat ni.
Jadi bermakna dari segi hukum dia bermakna tak apa. Memang manusia ni semua perlu kepada makanan kerana makanan menjadi sebab kepada kesihatan. Kepada tenaga, kekuatan untuk kita beribadah. Kerana ibadah ni juga perlu kepada kekuatan, kesihatan. Kalau kita tak sihat, kalau kita tak kuat, kalau kita lemah, bagaimana? Tak? Kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam keadaan banyak makan tu juga dia boleh melemahkan. Dia boleh menjadikan kita tak dapat untuk melaksanakan ibadah. Tak dapat untuk kita menunaikan sesuatu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang Allah pesan. Makan tak ada masalah, boleh minum, tetapi jangan sampai ke tahap tergolong dalam golongan mereka yang musrifun, ataupun yang membazir, ataupun yang berlebih-lebih. Baik. Dengan demikian itu jugalah Nabi kita bersabda, la yadkhul malakutas sama man mala'i batnahu. Yang bermaksud tidak dimasuk oleh pengetahuan dalam 7 petala langit akan seorang yang penuh perutnya dengan makanan. Jadi dalam keadaan kadang-kadang dia menghalang. Dia menghalang. Bila makan banyak dia rasa apa? Rasa ngantuk. Tak, bila ngantuk, dia tidur. Dalam keadaan tu biasa gitu. Tak, dalam keadaan mananya dia akan menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat. Yang Nabi kata tadilah, tidak masuk ataupun tidak dapat pengetahuan dalam 7 petala langit. Maksudnya dalam keadaan mananya kalau orang tadi banyak makan, maka dia tak akan dapat apa-apa yang memberikan manfaat kepada diri dia. Baik. Dan lagi sabda Nabi, afdalukum manzilatan indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkaru wa ayqadhakum ila Allahi wa tafakkuran wa abghadukum ila Allahi ta'ala kullu nawamin akwalin syarabin atau kamakal. Artinya, bermula yang terlebih afdal kamu dari sudut pangkat ataupun kedudukan di sisi Allah ialah mereka yang terlebih panjang daripada kamu masa laparnya dan masa fikirnya kepada segala dalil yang menunjuk atas Allah Ta'ala dan menunjuk atas akhiratnya. Dan bermula yang terlebih benci kamu kepada Allah Ta'ala iaitu tiap-tiap orang yang banyak tidur dan orang yang banyak makan dan orang yang banyak minum. Jadinya yang menjadi halangan-halangan yang menjadi perkara-perkara yang menjadikan kita ni tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang dipesan oleh ngarang kitab ni. Ini di antara perkara yang kalau boleh maknanya kita jauhkan. Soal kata bukan tak boleh makan. Dan mana kata orang ni makan ikutlah dia punya kemampuan dia, bukan mesti ada had. Maknanya tapi jangan sampai tahap membazir. Kita tak boleh kata orang ni makan banyak pasal mana kata dia membazir, pun memang itu dah dia punya orang kata apa dia punya pesen lagu tu. Dia kalau nasi mesti satu periuk. Kalau tak boleh kenyang. Tak apa dah, itu hak dia. Tapi jangan mana kata sampai membazir. Jangan sampai kepada menjadikan dia tadi lalai kerja dia. Tak sembahyang, tak buat itu, tak buat ini kerana soal tadi. Tapi yang pentingnya jangan menjadikan apa yang Allah berikan ataupun Allah mana kata benarkan membawa kepada perkara yang tidak baik. Itu perkara yang perlu dijauhkanlah, terutama mereka yang mana yang nak cuba membersihkan hati dia. Kadang-kadang hati kita ni jadi mana kata tak bersih kerana apa? Kerana kekotoran dosa. Kerana ada dosa-dosa yang kita buat. Jadi kadang-kadang dosa tadi datang dalam keadaan berbagai bentuk, berbagai-bagai maknanya rupa, berbagai-bagai sumber, berbagai-bagai sudut dan sebagainya. Antaranya mungkin dari sudut
makanan tadi. Ada makanan yang mungkin tak baik, makanan yang kita dapat daripada perkara yang tidak elok dan sebagainya, maka itu menjadikan hati kita tak bersih, menjadikan hati kita mana kata tak baik. Baik, itu yang perkara pertama yang perlu mana kata disebut oleh pengarang kitab ni untuk kita jauhkan. Mudah-mudahan bila kita boleh makan sekadar, mana yang kita mananya perlukan, sekadar untuk kita dapat sedikit mananya kesihatan, tenaga untuk berbuat ibadah, tak ada masalah. Baik. Yang kedua apa dia? Baik. Dan setengah daripada sifat yang mazmumah, yang tak elok ini ialah yang kedua, syarrul kalam. Maksudnya sangat gemar kepada berkata-kata. Ini pun tak baik juga. Dalam keadaan kata kita ni terlalu banyak bercakap. Bukan maknanya bercakap dalam perkara yang tidak baik, bercakap dalam perkara yang elok. Maknanya bercakap dalam keadaan perkara-perkara yang tidak baik. Kerana itu jugalah kita disuruh untuk sentiasa menjaga ataupun untuk sentiasa maknanya kita ni berhati-hati. Kerana apa? Kerana banyak bercakap juga boleh membawa kepada keburukan. Antaranya dosa tu jugalah. Bila kita bercakap, bila kita bersembang, kadang-kadang kita tak tahu kita sembang pasal apa. Kadang-kadang kita tak tahu kita ni sembang tentang apa. Boleh jadi benda tu benda yang baik, boleh jadi perkara tadi perkara yang tidak baik. Ketika itulah maka disebutkan oleh para ulama juga, di antara sifat-sifat yang tak elok ini ialah terlalu banyak bercakap. Macam tadi juga lah, bukan mana kata tak boleh cakap, tapi ada waktu-waktu kita perlu bercakap, tak ada masalah. Ada benda yang kita rasa tak perlu cakap, tak payah kita cakap. Kerana terlalu banyak bercakap ni juga dia boleh membawa kepada perkara yang tidak baik. Mana tahu Allah kata, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah kata tidak ada kebaikan dalam apa ataupun dalam kebanyakan perkara yang dikatakan oleh mereka, yakni dengan perkataan yang tidak memberikan faedah, melainkan perkataan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah atau yang menyuruh ia dengan berbuat baik dan kebajikan, atau yang menyuruh ia dengan memperdamaikan antara segala manusia yang berkelahi. Itu dia. Jadi kalau kita nak bercakap ini, maknanya dalam keadaan-keadaan yang membawa kepada perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang elok, dalam perkara-perkara yang memberikan sesuatu kebaikan bukan saja kepada diri kita ataupun malahan kepada orang yang lain. Jadi kalau sekiranya kita rasa tak perlu, maka ketika itulah kita disuruh ataupun digalakkan untuk kurang bercakap. Kurang kita ni bercakap kerana kadang-kadang itulah tadi. Bukan apa, ini semua yang dilarang ni sebagai nak mengelakkan diri daripada dosa. Yang dosa itulah yang nanti akan menyebabkan kita jadi orang yang tak elok. Mazmumah tu makna kata orang yang dihina, orang yang mendapat keburukan, orang yang tidak mendapat kebaikan. Sebab apa? Kerana ada sebab. Antaranya kerana tadi makan, antaranya kerana apa? Bercakap dan seumpamanya. Jadi nak elak kita daripada menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang dalam keadaan tidak mendapat kemuliaan dan penghormatan, maka ketika itu kita disuruh untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara ni. Ini punca-punca dia. Ini punca-punca yang membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak elok. Jadi kalau boleh jangan kita berada pada kedudukan yang tersebut. Kecuali kalaulah perkataan tadi kata Allah kita suruh dengan sedekah, benda baiklah.
ataupun kita suruh orang tadi buat kebaikan, ataupun kita bercakap untuk mendamaikan di antara dua orang yang bergaduh. Tak ada masalah. Tak? Kita jadi orang tengah. Ada dua orang ni dah gaduh lama dah. Dalam keadaan kita cuba cari jalan supaya dua-dua ni kawan balik. Maka itu tak apa. Kita bercakap, itu tak apa, kata kita gunakan apa jugalah kepandaian dan juga apa yang boleh kita buat dengan tujuan supaya kedua-dua orang ni tadi boleh berbaik balik. Itu tak ada masalah. Hingga kalau andai kata terpaksa dalam keadaan apa yang disebut sebagai tidak bercakap benar pun, maka tu dibolehkan. Contoh kata tak, kita nak damaikan dua orang ni, kita tengok dah macam-macam cara tak jadi kerja. Padahal dulu kedua-dua orang ni kawan elok. Tak? Kawan baik. Kadang-kadang sikit punya hair jadi perang dunia. Jadi dalam keadaan bergaduh tak tegur siapa. Jadi kita dah cari jalan, kita dah tengok macam-macam semua, maka tak ada jalan lain dah melainkan kita guna kaedah. Tak, kebiasaannya manusia ni ataupun orang ni dia suka kalau terima sesuatu perkara. Jadi kita pun belilah satu benda. Kemudian kita jumpa A ni, kita cerita kata ni, B ni semalam pergi rumah aku, datang rumah aku, dia pesan tolong bagi kamu benda ni. Padahal bukan bagi pun, kita yang beli. Mana ke dia RM2? Tak. Bukan banyak mana pun. Tapi nak bagi dah, nak bagi kata elok. Tak. Jadi bila mana kata begitu, kita pun pula pergi jumpa B tadi. Buat benda yang sama. Kita kata ini A bagi. Dalam keadaan kita juga yang beli. Jadi walaupun kita tak bercakap benar dalam perkara tu, tapi tujuan dia untuk kita mendamaikan balik kedua-dua orang yang bergaduh ini, maka yang tu tidak dikira sebagai dosa. Tapi tak adalah kata istilah bohong sunat dak. Bohong tu haram semua. Jangan pandai-pandai letak pada bohong sunat tak. Kata itu bukanlah kata berdosa. Maksud kata boleh kalau kita tidak bercakap benar atas tujuan nak bagi baik balik. Nak bagi supaya mereka ni sambung balik silaturrahim. Itu tak ada masalah. Tak boleh. Itu tak ada masalah. Tapi kalau lain daripada tu, antaranya kita sebarkan fitnah kadang-kadang, ataupun kita mengata orang, ataupun kita melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dalam perkataan, maka ini juga sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga kata Nabi ataupun sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut atau kama qala. Yang bermaksud barang siapa yang benar-benar beriman ia dengan Allah dan beriman dia dengan hari yang kemudian, ini hari kiamat, maka hendaklah dia berkata akan yang jadi kebajikan, atau hendaklah dia berdiam pada berkata-kata. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan lain-lain lagi. Baik, maka ini yang disebut sebagai pesan Nabi. Sebab apa? Kerana kaitan tadilah. Kerana kita kena maklum bahawasanya apa pun yang kita buat ini, dia tak habis di dunia ni. Dia tak tamat ketika mana kita meninggal. Dia tak habis ketika mana kita dah tak ada. Kalau benda begitu tak ada masalah. Tak? Tapi masalah dia berpanjangan. Apa yang kita buat pada hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, maka dia akan bawa sampai ke tempat yang seterusnya. Akan pergi kepada tempat yang sepatutnya dia pergi. Jadi ketika itu, apa pun kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, maka dia tetap akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Nabi kata, kalau siapa-siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maksudnya hari di mana kita dibalas dengan segala amal-amal yang kita buat, dan juga hari di mana kita juga akan dibalas dengan amal-amal kejahatan yang kita lakukan. Kalau sekiranya amal kejahatan tadi tak sempat kita bersihkan ketika mana kita ada kesempatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bermakna semua itu akan dikira. Walaupun mungkin kita rasa kecil, walaupun mungkin masa kita sebut hari itu orang tak dengar, walaupun mungkin masa kita sebar fitnah tadi berlaku
pergaduhan tapi orang tak tahu puncanya kita. Memang dunia ni kita boleh sorok, tak ada masalah. Dunia ni kita boleh sembunyikan. Dunia ni kita boleh maknanya buat apa yang kadang-kadang kita nak buat, terutama kalau kita ni ada beberapa perkara yang menjadikan kita ni terhalang ataupun kita ni maknanya dalam keadaan tak boleh dipersalahkan. Tapi kita kena ingat, dalam keadaan apapun yang kita buat ini, dia tidak akan habis di sini. Maka itu yang Nabi kata tadi, kalau kita benar-benar yakin tentang adanya persoalan akhirat, maka Nabi kata bercakaplah perkara yang baik. Bermakna kalau kita nak bercakap pun biarlah perkara itu perkara yang baik, dan kalau sekiranya tidak ada apa yang perlu kita bercakap, maka hendaklah kita mendiamkan diri. Supaya mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Baik. Itu yang disebut oleh mana kata Nabi dalam sebuah hadis. Baik, begitu juga apa yang disebut sebagai satu hadis yang berbunyi ataupun yang bermaksud, barang siapa yang dipelihara akan dia oleh Allah akan kejahatan barang yang antara dua mulut dan dagu, antara kedua mulutnya, dan kejahatan barang yang di antara kedua kakinya, niscaya masuk ia ke dalam syurga. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmizi dan Ibn Hibban. Jadi dalam keadaan maknanya persoalan, maknanya di antara perkara-perkara yang menyebabkan kita ni mendapat kemurkaan Allah kerana dosa-dosa yang kita buat. Dan kita ni memang gitulah. Dalam keadaan manusia ni dia tak lari daripada dosa. Dia tak lari daripada kesilapan. Cuma dalam keadaan yang disebut tadi, jauhkan ni pasal apa? Supaya kita tak biasa. Supaya kita dalam keadaan melihat perkara itu bukanlah perkara yang kecil. Sebab kalau kita biasa buat benda itu, jadi kita nampak seolah-olah perkara tadi tak ada maknanya persoalan. Kita tak nampak benda tu benda yang besar, pasal kita dah biasa buat. Kita dah biasa laksanakan benda tu. Contoh kata tadilah, dalam keadaan kita ni mana kata tak kawal lisan, tak kawal lidah. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat, mungkin ada perkataan-perkataan, ada percakapan-percakapan yang kita sebutkan itu membawa kepada dosa. Kerana kita biasa buat, kita anggap dah biasa dah. Kita anggap tak ada apa-apa. Kita anggap benda ni benda kecil. Jadi ketika itu tak timbul kesedaran untuk kita beristighfar. Tak timbul persoalan untuk kita minta maaf. Tak timbul kesedaran untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila banyak kali benda tu dibuat, maka itu yang nanti kadang-kadang menjadi sebab kita terhalang daripada dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut tadi. Nabi kata siapa yang Allah beri rahmat, dia boleh jaga kejahatan lidah dia dan dia boleh jaga kejahatan maknanya kemaluan dia, maka mudah-mudahan perkara tadi akan menjadi sebab untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa yang disebut sebagai persoalan yang Nabi peringatkan. Baik. Dan tersebut pada setengah riwayat, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu wa man kathura saqtuhu kathura zanbuhu wa man kathura dhanbuhu fannaru aula bih. Maksudnya, siapa yang banyak perkataan, niscaya banyaklah gugur dan salahnya. Dan barang siapa yang banyak salah perkataannya, niscaya banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka api nerakalah yang terlebih utama baginya. Itu dia. Dalam keadaan tadilah, kita kadang-kadang tak boleh nak sekat. Kita kadang-kadang tak boleh nak maknanya melihat apa yang kita cakap tadi betul ke tak betul. Jadi kadang-kadang begitu. Mungkin ada orang yang jenis peramah, tak masalah juga. Kadang-kadang ada orang jenis peramah, dia mari jumpa kita, memang kita tak lagi mana lah. Setengah jam dengar dia cakap je.
Dalam keadaan memang jenis peramah, tak ada masalah. Tak? Cuma kena, maknanya kalau kita nak bersembang ataupun kalau kita mana kata nak bercakap, kalau boleh biarlah dalam perkara yang memberikan manfaat dan juga faedah. Sebab kebiasaannya begitu. Betul lah kata apa yang disebut dalam riwayat ini tadi. Dalam keadaan siapa yang banyak bercakap akan jadi banyak salah. Bila mana kata jadi banyak salah, maka jadi banyak dosa. Jadi bila mana kata banyak dosa, kemudian kita tak beristighfar, kita tak bertaubat, kita terlupa nak bersihkan diri daripada dosa, maka orang yang berdosa ni tempatnya mana? Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai persoalan yang kedua. Jadi bermakna walaupun perkara ni boleh, tapi dia ada had. Nak sebut pada kita kadang-kadang yang jadi masalah hati kita boleh jadi rasak ni kerana apa? Kerana terlebih had. Serupa macam hari ni jugalah. Ya, satu benda yang kita ada ni, maka dia untuk kita gunakan dia ada had-had yang tertentu. Kalau kita mana kata berikan pada benda tadi sesuatu yang lebih daripada benda yang dia boleh terima, maka dia akan jadi rosak. Contoh, hari ni mungkin tak hujan dah. Kalau hari dah yang lepas-lepas hujan, tak? Biasanya kita tengah tengok TV, tiba-tiba ada kilat. Ada guruh. Kita pun lekas-lekas tutup TV. Pasal apa? Takut TV tu rosak. Pasal apa TV tu rosak? Nanti kalau kilat sambung, masuk terlalu banyak arus elektrik, maka dia jadi rosak. Pasal apa kata jadi rosak? Pasal dia boleh terima hak itu aja. Tak? Macam juga motor, kalau naik 3 orang memang habis terlentang semua lah. Motor tu hak dia 2 orang aja. Tak? Dia tak boleh ramai-ramai. Ni kerana anak kecil duduk depan. Tak? Isteri duduk belakang isteri tadi ada pula anak nombor 1. Tak cukup ke letak atas bahu lagi. Jadi masalah macam tu. Dalam keadaan terlebih daripada hak dia. Jadi apa pun benda yang dalam keadaan di dunia ni pun Allah tunjukkan kalau lebih daripada had, maka dia jadi musnah. Belon yang kita tiup tu terlebih angin masuk, dia meletup. Tak? Apa pun yang kita buat, maka serupa macam apa yang disebutkan tadi. Nak makan tak ada masalah, tapi kalau lebih had dia bawa benda tak elok. Nak bercakap tak ada masalah, tapi kalau lebih dia bawa benda yang tak elok. Dan benda yang tak elok tadi memberi kesan kepada hati kita. Itu masalah dia. Dia ada kesan kepada hati. Dan kita dah bincang hari itu dah, bahawasanya hati ni Allah Nabi umpamakan macam raja yang memberikan arahan, yang memberikan sesuatu perintah. Jadi yang lain ni anggota tubuh badan kita, percakapan kita, kelakuan kita, semua tu dia akan melakukan apa yang disebut sebagai arahan daripada hati. Jadi maknanya kerana apa? Kerana kita juga gunakan perkataan ni, boleh katakan dalam keseluruhan apa yang kita ada dalam hidup ini. Tak, semuanya kita kaitkan dengan hati. Kalau kata gelak, seronok kata geli hati. Yang suruh gelak tu siapa? Dia hati tadi. Pasal apa? Pasal jadi geli. Dia jadi geli hati, maka kita pun gelak tak renti-renti. Tak? Kalau mana kata yang jadi murung, tak tentu pasal apa? Hati kita sedih. Hati lagi. Tak? Yang kata cerdik itu pasal apa? Pasal terang hati. Hati juga. Tak? Yang jadi tak cerdik ni gelap hati. Hati lagi. Tak? Maksudnya semua punca daripada itu. Jadi bermakna nak jaga kebaikan-kebaikan tadi, maka itulah perkara yang paling utama. Jadi perasak-perasak dia ini. Kerana bila kita berlebih, maka dia ada kesan dalam hati dan dalam jiwa manusia. Pasal itu disuruh kita untuk mengelakkan benda-benda yang tidak baik ni. Bukan mana kata tak boleh. Ya boleh, tak ada masalah nak sembang. Jangan pula bila dah pergi ngaji ni, besok jiran tu apa benda aja. Tak boleh cakap, dia kata. Bukan tak boleh cakap. Mereka tangan, Assalamualaikum. Gitu aja. Maknanya tak ada masalah. Tak? Cuma jangan duduk dalam keadaan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Baik, itu dua benda yang disebut sebagai di antara perkara-perkara yang dalam hidup kita ni kita akan jumpa benda tu. Maknanya persoalan makanan,
persoalan percakapan. Kenapa? Kerana kita akan bertemu dengan yang lain. Tak? Sifat kita manusia ni dia tak boleh duduk seorang-seorang. Tak? Walau mana sehebat mana pun kita ni, segagah mana pun, cerdik mana pun, hebat mana pun, kita perlu kepada yang lain. Kerana sifat kita sebagai makhluk Allah. Kita perlu kepada orang lain, kita kena berjumpa, kita kena bertemu, kita kena bersua. Jadi ketika tu bila mana kata kita bertemu tadi, maka kita akan bercakap, kita akan bersembang, kita akan berbual. Maka itu yang Nabi pesan, jaga. Tak ada masalah nak sembang, tapi kena jagalah apa yang mana kata baik, dan apa yang buruk tadi kita kena jauhkan. Sebab kalau kita nak elak diri kita daripada bercakap dengan orang pun tak boleh juga. Tak, memang kita tak boleh. Cuba try seminggu duduk kurung dalam bilik tak cakap dengan sesiapa. Tak boleh. Tak. Dalam keadaan memang kita bukan dia punya fitrah. Manusia ni Allah jadikan begitu. Dalam keadaan kita ada mana kata apa yang disebut sebagai hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama makhluk manusia ni. Jadi ketika tu Allah atur agar apa pun yang kita buat maka memberikan kebaikan. Jadi kalau kata kita tumpukan ibadah, orang kita tak jumpa, duduk masjid, duduk surau, dia tak kisah orang ajak ke nuri tak ada pergi, tak orang ajak ke mana pun, mana kerja kita duduk je seorang-seorang pun tadi tak betul juga. Kenapa? Kerana tak boleh begitu. Tapi kalau sekiranya maknanya kita ni kira ambil hai orang aja, dalam keadaan hubungan kita dengan Allah ni kita tak jaga pun tak jadi juga. Tak, dalam keadaan kita rajin tolong orang susah kita bantu, tapi dalam keadaan bantu sibuk tu sembahyang tidak. Tak, benda-benda yang Allah larang tu, yang Allah suruh kita tak buat pun tak jadi cerita juga. Jadi dia kena pergi dua-dua. Cuma dalam mengatur hubungan kita dengan manusia ini, maka itulah yang Nabi pesan. Boleh buat benda yang perlu untuk kita buat, tapi dalam keadaan yang sepatutnya supaya dia memberikan kebaikan. Nak berlawak boleh berlawak, tapi jangan sampai ke tahap kita mana kata mungkin melukakan hati orang, ataupun kita mendedahkan keburukan dan seumpamanya. Maka ini semua kena jagalah supaya mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada diri kita. Jadi itu yang disebut sebagai persoalan-persoalan yang disebut oleh pengarang kitab ini dalam menerangkan kepada kita tentang persoalan perkara yang perlu untuk kita jauh, yang mana benda ni kita biasa jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti insya-Allah kita akan sambung benda yang ketiga. Yang kalau boleh kita elak ni, kerana ini juga perkara yang membawa kepada dosa, ialah apa dia? Hubbul mal. Terlalu sayangkan kepada harta. Bukan sayang kata sayang tu biasa, tapi terlalu sayang sampai bawa jadi apa? Jadi kedekut. Jadi mana kata dengki dengan orang, jadi tamak, jadi itu, jadi ni. Maka ini yang pun tidak dibenarkan, kerana juga membawa kepada perkara yang tidak baik. InsyaAllah kita akan sambung sebahagian lagi daripada beberapa perkara yang dipesan oleh pengarang kitab ni agar kita dapat menjauhi perkara-perkara tersebut, yang mana mudah-mudahan kita hanya mengambil perkara-perkara yang elok sahaja, agar apa juga yang kita buat ini akan sentiasa dikira sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ibadah tu macam kita katakan hari itulah, bukan sekadar sembahyang, puasa dan sebagainya. Itu sebahagian daripada ibadah. Sedangkan ibadah tu banyak lagi peringkat dia, banyak lagi cabang dia, banyak lagi jenis dan sumber. Jadi kalau boleh biarlah kehidupan yang kita buat ini akan sentiasa dikira sebagai satu ibadah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung yang ketiga, dan setengah daripada perkara ataupun setengah daripada sifat yang mazmumah itu ialah apa yang disebut sebagai hubbul mal. Maknanya kasihkan harta. Kasih sayang. Menyebutkan kata sayang bukan mana kata tak salah kalau kita suka, tapi dalam keadaan terlampau, dalam keadaan
melebihi had. Jadi mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita sentiasa dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tentu sama-sama kita tangguh pertemuan pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.